Okay, sekarang kita akan tengok jenis yang ketiga, iaitu yang melibatkan syarat. Okay, so kita akan tengok daripada contoh soalan lah. Okay, so ini soalan dia. Nampak kan? Okay, dia kata apa? Berapakah kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf A, B, C, D? Okay, so kalau kita dapat soalan yang atas ni je dulu. Dia kata apa? Kod perkataan yang dapat dibentuk daripada semua huruf A, B, C, D. So, maksudnya kita ada 4 huruf A, B, C dan D. So, kita nak bentuk semua huruf. So, kita nak 4 lah. Okay. Kita ada kad, ada 4, A, B, C, D. Dan kita nak susun pun 4. So, berapa cara yang kita boleh buat? Kalau soalan macam ni je. So, macam tadilah. So, tempat pertama ada berapa? Ada A, B, C, D. So, ada 4 kemungkinan ataupun 4 pilihan, 4 cara. So, dah pilih satu, tinggal 3 je. Tinggal 2 cara, tinggal 1 cara. So, kita buatlah sama seperti 4, 4. So, kamu akan dapat 24. Ni kita dah kira tadi. Kamu dah listkan pun. Okay. So, tapi kat sini, kalau dia kata jika. Okay, maksudnya apa? Soalan ni berserta dengan syarat tertentu. So, kita tengok dulu. Contoh yang pertama, dia kata apa? Setiap kod bermula dengan huruf konsonan. So, maksudnya apa? Okey, kita ada huruf A, B, C, D. Kita nak susun huruf tu. So, semua tu kita nak susun. Semua ada 4 huruf kan? So, ada 1, 2, 3, 4. Di mana dia kata mesti bermula dengan konsonan. So, maksudnya bermula dengan konsonan. Konsonan tu apa? Konsonan tu huruf selain daripada vokal. Vokal apa? A, I, O, U kan? So, kat sini. Permulaan ni mesti konsonan. So, apakah huruf konsonan daripada A, B, C, D? Okay, antara A, B, C, D ni mana yang huruf konsonan? Huruf B, C dan D. So, kita ada berapa pilihan? Kita ada B, C ataupun D. Kita ada 3 cara untuk kita susun yang tempat pertama ni. So, kita letak kat sini. Kita ada 3 cara. Okay, boleh? So, bila kita dah tulis kat sini untuk konsonan je. So, apa terjadi dengan belakang ni? Okay, syarat dia hanyalah untuk bermula dengan konsonan. So, bila kita ada syarat, kita buat yang syarat dulu. Kita settlekan untuk tempat duduk syarat. So, yang lain ni macam biasa je. So, macam mana kita nak buat? Okay, tadi kita dah pilih satu kan. Kat sini, satu tempat kita ada 4 huruf. Kita dah pilih satu. So, kita akan tinggal lagi 3 pilihan, 2 pilihan dan 1 pilihan. Faham So, maksudnya ni, jangan confuse kat sini. Ni 3 kenapa? Okay, sebab kan bila soalan ni dia ada syarat bermula dengan konsonan. So, kita buat dulu. Kita selesaikan dulu yang syarat tu. So, syarat tu adalah dekat sini. Tempat duduk pertama je. So, kita dah settle. Kita dah pilih. So, 3 ni maksudnya apa? Ada 3 cara kan. So, tapi nak letak dia ada 3 cara. B, C atau D. Tapi kita akan pilih satu huruf je. Betul tak? So, satu huruf je yang kita dah guna. So, daripada 4 huruf tadi, untuk yang seterusnya, tempat yang seterusnya, daripada 4, kita dah guna satu untuk tempat pertama. So, bakinya tinggal 3 cara lah. Faham? Sebab tu kat sini 3, 2 dan 1. So, apa yang kita buat lepas tu? Kita darabkanlah. So, 3 darab 3, 9 kali 2, 18. So, dapatlah 18 cara yang setiap kod bermula dengan konsonan. Okay, boleh So, ataupun kita boleh guna ni kaedah rumus. Pertama rumus. Ni kaedah isi tempat kosong. Kalau kaedah rumus pula. Okay, kalau kaedah rumus, apa yang kita nak buat? Okay, kita bermula dengan konsonan kan. So, sama juga. So, kita buat yang syarat dulu. So, syarat ni ada 3 pilihan. So, kita ada 3 pilihan. Untuk, kita nak berapa je? Kita nak untuk satu tempat aja. Ini hanya untuk tempat pertama ni. Kita selesaikan syarat dulu. So, yang seterusnya, yang ni tak ada kaitan. So, kita ada berapa kotak kosong lagi? 1, 2, 3. 3 tempat kosong lagi. So, kita nak isi untuk 3 daripada berapa? Kita ada 4 tadi, dah pilih 1, tinggal 3 benda je. So, 3. So, 3 pilih 3. So, still sama. Kamu akan dapat 18 jawapan dia. Okay, boleh So, selalunya untuk yang berserta syarat lagi mudah kita guna yang isi tempat kosong ni, petu pendaraban. Tapi boleh je, tak ada masalah kalau kamu nak guna yang rumus. Okay, so okay. Macam mana kalau kita nak double check, Maklimah? Okay, so kita boleh double check dengan yang kita dah listkan tadi. Yang ini. So, yang bermula daripada konsonan kan. So, yang bermula pada huruf B, C dan D. So, kalau kita kirakan kat sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Ni pun ada 6. Ni pun ada 6. So, 6, 12, 18. So, betul lah. So, kita ada 18. Okay, boleh So, ataupun
Yang kedua, contoh yang kedua, dia kata apa? Setiap kod bermula dan berakhir dengan konsonan. Okey, ini ada syarat juga. Tapi syarat dia tambah lagi. Setiap bermula dan berakhir dengan konsonan. So, maksudnya tadi kita ada ABCD kan? So, ABCD, kita nak susun semua sekali. So, kita nak susun semua, kita ada 4 huruf. Nak susun, ada 4 tempat lah. Di mana kita kena consider syarat dia dulu. Syarat dia bermula dan berakhir dengan konsonan. So, sini mesti konsonan. Ni pun mesti konsonan. So, dekat sini tadi kita tahu konsonan adalah antara A. Dia boleh jadi, dia adalah A, B atau, B, C atau D. Betul tak? So, kat sini pun B, C atau D lah konsonan. Okay, so, adakah ini 3 cara dan ini pun 3? Okay, betul tak? Okay, secara logiknya tak betul lah. Sebab apa? Kita tahu kita nak bentukkan ABCD dan kita tak boleh ulang sebab kalau kod dia kata ada 4 nak susun 4 tu. So, maksudnya B ada sekali je ataupun C ada sekali je kan. So, ini okay, kita buat yang ni dulu. Okay, kita ada depan konsonan, belakang konsonan. So, kita consider yang tempat pertama dulu. So, kita ada 3 pilihan sama ada B, C atau D. So, dekat sini kita ada 3 lah. So, kita ada 3 pelan. Okay, so, apa yang terjadi kat belakang ni? So, bila katakan kamu dah ambil B dekat depan, so, kita boleh untuk satu tempat, satu huruf je kan. So, kalau kita dah ambil B, akan ada tinggal C dengan D lagi. So, apa kemungkinan kita ada? Kita ada 2 pilihan je kat situ. Nampak? So, sama juga kalau kamu letak C kat sini. So, tinggallah B ataupun D. So, sama juga kita ada 2 pilihan. Ataupun kalau katakan kita ambil D kat sini, so kita akan letak B dan C dekat sini. So, akan ada 2 pilihan. Maksudnya apa? Pilihan untuk konsonan dia dah berkurang sebanyak 1 sebab kita dah letak 1 kat depan. Boleh So, maksudnya dia bukan 3 dekat 3 lagi dah. Okay, so, betul. Konsonan ada 3 huruf. Tapi sebab kita dah letak 1 kat sini, so, itu kat sini tinggal lagi 2 je lah pilihan kita. Okay, so, apa terjadi dengan tengah-tengah ni? So, kita dah consider syarat. Untuk 2 tempat kosong ni, apa lagi nak letak? So, kita ada lagi 2 tempat. Kita ada 4 huruf. Dah letak 1 kat sini, letak 1 kat sini, tinggal lagi 2 huruf. So, maksudnya kat sini kita boleh ada 2 pilihan lagi. 2 cara. Dan sini tak ada apa-apa. Memang 1 je pilihan dah. So, saya darabnya. Kita darabkanlah 3 kali 2, 6. Darab 1, darab 2. Dapatlah 12 cara. So, maksudnya kita nak kod yang bermula dan berakhir dengan konsonan daripada ABCD ada 12 je. 12 bilangan dia. Okay, so, maksudnya kalau guna formula macam mana? Ni daripada 3 kita nak pilih 1 je. Okay, darab. Okay, ujung ni pula daripada sepatutnya konsonan ada 3. Dah letak 1 kat sini, tinggal lagi 2 lah. Kita nak pilih untuk 1 tempat je. Dan yang terakhir ni akan ada 2 tempat lagi. So, 2 tempat ni daripada berapa? Kita letak 1, letak kat sini 1, dah ada 2 dah. Kita dah guna 2. Daripada 4, dah guna 2, tinggal 2. So, 2 je pilihan nak letak dekat 2 tempat. So, kita selesaikanlah yang ni. 3P1 darab 2P2 darab 2P. Dapatlah 12 juga. So, sama juga macam ini. Kalau dia kata apa? Bermula dan berakhir dengan konsonan. So, kita check yang ni. Ini bermula dan berakhir konsonan. Ni pun betul, ni betul. Ini tak. Ni BC betul, ni tak. So, kita check kat sini. CD betul, CB betul, CD betul, CB. Ni tak, ni tak. Okay, so ni C betul, B, DC, A tak, B. Okay, so kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 cara. Okay, mana jangan kira tengah. Okay ni. So, maksudnya kita ada 12 cara lah di mana kita nak susun yang bermula dan berakhir dengan konsonan. Okay, boleh ke? Okay, dia sama je macam sebelum ni. Cuma dia tambah syarat. So, bila kita soalan tu tambah syarat, apa kita buat? Kita selesaikan dulu yang syarat tu. Kita letak dulu untuk syarat. Lepas tu baru kita consider yang lain. Okay, so kita tengok lagi. So, soalan dia C dan D adalah bersebelahan. Okay, untuk yang ni. Okay, ni kamu kena tengok betul-betul sikit. Yep. Kalau kata C dengan D bersebelahan. Okay, so sekarang kita ada ABCD tadi. A, B, C, D. Di mana kita nak susun keempat-empat. Okay, kita nak susun keempat-empat. Dan syarat dia adalah C dan D bersebelahan. Maksudnya kita kena pastikan C dengan D ni mesti duduk sebelah-sebelah. So, macam mana kita nak pastikan? Okay, kalau soalan yang melibatkan bersebelahan,
So, apa yang kita boleh buat, kita tahu C dengan D ni duduk bersebelahan kan. So, kita consider dia sebagai satu benda. Sebab kita nak pastikan dia ni tak berpecah lah. So, kita pastikan dia sebagai satu benda je. So, sekarang dia akan menjadi apa? 1, 2, 3. Akan ada 3 tempat je lah. Faham eh? So, untuk bersebelahan, kita akan ada satu formula. Formula ni untuk memudahkan kamu menjawab lah. So, di mana kita kira... kamu akan kira bilangan umum yang difaktorialkan darab dengan bilangan bersebelahan. Bersebelahan. Okay. Apa maksud dia ni? Kita tengok dulu. Macam mana boleh tunjuk. Okay, ini untuk kalau kes yang bersebelahan lah. Kalau yang duduk bersebelahan ni. Duduk sebelah-sebelah ni. So, kalau duduk sebelah-sebelah, kita boleh guna kaedah ni. Okay. So, bilangan umum ni maksudnya apa? Unit dia. So, ini. Kita tengok berapa kotak kosong yang umum. So, kita pastikan C dengan D ni nak duduk sebelah. So, kita akan siap. Kita rantai dia dulu. Kita jadikan dia satu benda. So, ini adalah 1, 2, 3. So, kita ada 3 faktorial. Tak faktorial. So, kalau kamu perasan, 3 faktorial ni apa tadi? 3 P 3. So, ni ada 3 benda. Kita consider sebagai satu benda kan? So, ada 1, 2, 3. 3 benda dan nak susun kat 3 tempat. Sebab tu kita guna 3 faktorial. So, darab dengan bilangan bersebelahan. So, kita tengok. So, yang kita logkan tadi, yang kunci sebelah-sebelah. C dengan D. So, maksudnya kamu kena... sebab kan, kamu pun fikir, okay, C dengan D kenapa kita kena bilangan bersebelahan, dia kena faktorial kan? Sebab apa? Boleh jadi C, D ataupun boleh jadi dia D, C. Sebab tu kita kena consider benda ni boleh saling bertukar. That's why kita akan bilangan bersebelahan dia adalah 2. Sebab dia ada 2 huruf kan? 2 faktorial. So, apa jawapan dia? So, kita tekan calculator lah. 3 faktorial darab 2 faktorial. Dapat berapa? 12. Okay, lah 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 12. Okay, so, kita dapatlah 12 cara untuk dapatkan CD ni adalah bersebelahan. Okay, boleh ke? So, apa yang kita kena ingat? Kita kena ingat yang ni lah. Bilangan umum darab dengan bilangan bersebelahan. Ini untuk yang duduk sebelah-sebelah. Okay. Kamu ingat formula ni lagi mudah lah untuk kamu jawab. Tapi kan, dia ada syarat. Untuk buat benda ni, mestilah kalau kita ada 4 huruf, kita nak susun semua sekali. Dan ada kes duduk sebelah-sebelah. Kalau kita ada 5, contoh A, B, C, D, E, tapi kita nak susun 4 je, kita tak boleh guna yang ni. Ingat maksudnya kita nak susun semua sekali dan ada kes tu dia duduk sebelah-sebelah. So boleh jadi kalau yang kita logkan tu 3 benda C, D, E. So maksudnya bilangan bersebelahan ada 3 lah. So 3 faktorial. Okay, so sebenarnya benda ni dapat dari mana? Okay, inilah. Kita dah logkan tadi C, D jadi satu benda kan. So boleh jadi C, D ni duduk kes pertama dia duduk kat sini. Betul tak? Kes kedua tempat kosong tu kat sini. C, D tu dua-dua dia duduk kat tengah-tengah. Okay, ini kes kedua. Yang kes ketiga, CD tu boleh duduk dekat hujung. Sebab itulah bilangan umum dia 3 faktorial. Dia boleh bergerak ada 3 cara. Okay, boleh So, dan 2 faktorial tu sebab dia bertukar sesama sendiri. Dia boleh tukar CD, dia boleh jadi DC. Okay, tapi nak senang ingat, benda-benda macam ni, bergerak ni, so kamu lebih mudah ingat yang ni je lah. Kalau dalam kes kita ada suatu huruf atau nombor, kita nak susun semua sekali di mana dia minta kes duduk bersebelahan. So, kita akan guna formula ni. Bilangan umum darab bilangan bersebelahan. Bilangan umum ni apa? Bilangan yang unit yang selepas kita dah logkan dia. Maksudnya kalau nak CD duduk sebelah, kita dah kunci dia sebagai satu benda. So, ini 1, 2, 3. Sebab asal dia tadi apa? Asal dia kan ada tempat-tempat 1, 2, 3, 4. So, memang kata CD duduk sebelah-sebelah. So, sebab tu kita dah jadikan dia ni satu benda. Sebab dia wajib duduk sebelah. Kalau kita tak satukan dia, mungkin dia boleh berpisah pergi tempat lain kan. Sebab tu kita jadikan dia satu je. Satu tempat je. So, A, B, C ada 1, 2, 3. Ada 3 bilangan umum dia. Yang lepas kita dah padankan apa yang kita nak sesebelah. Okay, so bilangan bersebelahan kita consider pula yang kita dah kunci tadi, yang kita dah samakan duduk satu tempat tadi, C dengan D tu. Dia boleh jadi dia bertukar D dengan C. Sebab tu kita kena faktorialkan dia. Sesama sendiri pun dia boleh bertukar. Sebab susunan penting kan. So jadilah 2 faktorial. Ada faktorial. Faktorial ni samalah macam tadi P. Okay, tak apa yang ni. Nanti kita tengok soalan-soalan lagi. So contoh yang kedua. Okay, kita nak buktikan pula. Boleh maju kita tengok. So, CD bersebelahan. So, kita check lah. Kita dah buat tadi. Kalau kita dah buat, kita bolehlah check. Kalau tak,
takkan kamu nak list tu kan. So CD bersebelahan 1, 2, 3, 4. Okay, so 1, 2, 4. Okay, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maksudnya CD yang duduk bersebelahan kita ada 12. Okay. So ini tadilah bilangan bersebelahan dia adalah 12. Kita dapat 12 kan. Okay, so sekarang kalau contoh yang seterusnya, kalau dia kata CD berpisah antara satu sama lain. Okay. So kalau untuk berpisah, kita tak ada formula untuk cara yang berpisah. Tapi kita tahu kalau A, B, C, D yang kita susun tak ada syarat. So maksudnya tak ada apa-apa syarat. Okay, maksudnya dia akan merangkumi CD yang bersebelah dan CD yang berpisah. Kita tak. So maksudnya tadi kita dah kira dah apa A, B, C, D. Kita ada 4 benda. Kita nak susun ke 4 faktor. Kita ada 24 cara. Dan CD yang bersebelahan tadi kita kira. Kita akan dapat yang sebelah-sebelah kita ada 12 cara. So maksudnya untuk dapatkan CD yang berpisah, apa kita buat? 24 tolaklah dengan 12. Kita dapatlah 12. So maksud CD berpisah adalah sebanyak 12 juga. So macam mana kita nak check? Okay, kita boleh tengok juga dekat kotak kita. So kita check lah yang mana yang berpisah. So yang berpisah maksudnya dia jarak-jarak. So ni C dengan D. Okay, so guna warna hijau pula. Okay, so ada 1, 2. Berpisah kan? Ni 3, 4. So 5. Ni berpisah 6, berpisah 7, berpisah 8. Okay, 8 berpisah 9, 10, 11, 12. So, okay. So kita ada 12 cara di mana CD tu berpisah. Okay, so kita dapatlah sama macam ni. 12 cara untuk CD tu berpisah. Okay, boleh Okay, sekarang kita akan tengok lagi contoh. So, ini kes di mana apa? Kita nak bentuk, ada 4 huruf. Kita nak bentuk 4-4 dan kita ada beberapa syarat. So, benda baru yang kamu belajar kat sini adalah kalau dia bersebelahan. So, kalau untuk yang kes duduk bersebelahan, kita boleh guna formula ni lah. Lagi mudah untuk kamu ingat. So, bilangan umum dia faktorial ke darab dengan bilangan yang bersebelahan faktorial. Okay, ingat ya, ini untuk kes ataupun jenis bila kita ada 4 benda kita nak susun semua sekali. Maksudnya dia melibatkan n bilangan dan n tu kita nak kena susun dan kita ada sebelah-sebelah. So kita tengok dulu contoh yang seterusnya. Ini contoh yang untuk kes yang terakhir. Contoh kita ada ni. So dia kata apa? Berapa banyak nombor 4 digit yang boleh dibentuk daripada digit 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada ni. Ada berapa digit ni? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kamu tengok kat sini. Kita ada berapa digit? Ada 5 digit. Tapi soalan nak suruh bentuk berapa? Nak 4 digit je. Nombor yang 4 digit. So kalau nombor kita tahu susunan tu penting sebab dia berbeza kan nanti. So maksudnya ni adalah permutasi. Ni adalah pilih atur. So maksudnya kita ada 5 tapi kita nak pilih 4 je. So lepas tu dia kata jika ulangan tidak dibenarkan dan setiap nombor ialah okey, ini adalah syarat-syarat dia lah. Okay, katakan kita tak tengok dulu yang ni. So maksud kalau tanpa syarat apa yang kita buat? Kita nak bina 4 digit je. Betul tak? Daripada 5 kita nak 4 je. So kita apa buat? Apa yang kita buat? So kita ada 5, kita nak pilih atur sebanyak 4. Kita selesaikan guna cara rumus terus ataupun kita tahu kat sini ada 4 tempat kosong, depan sekali ada 5 kemungkinan. So, maksudnya semua nombor ni boleh jadi duduk kat sini. So, bila dah pilih 1, so dia tinggal 4 je lah pilihan. 3 cara, 2 cara. So, kita pun tekanlah 5 kali 4, 20 kali 3, 60 kali 2, 120. Ini pun 120 lah. Okay, buat darab. Okay, ini kalau tanpa syarat. Tapi sekarang, bila dia kata pula, nombor tu ialah nombor genap. Dia ada syarat tambahan dia. Maksudnya daripada 120 ni berapa banyak nombor genap. So perlu ke kita buat yang ni dulu? Kita tak perlu pun tak apa. So kita tengok macam mana kita nak kira nombor genap. So apa yang kita buat?
Kita ambil kertas kosong dulu. Okay, macam ni. So apa kita nak? Kita nak nombor 4 digit. So saya nak bina nombor 4 digit. So ada 4 tempat lah. Benda-benda yang saya boleh letak ni adalah nombor 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 5 pilihan, 5 cara lah nak letak kat mana-mana. Tapi dia kata kita nak nombor genap. So sebelum tu kamu kena tahu dulu apa tu nombor genap. Okay, nombor genap adalah nombor yang diakhiri dengan nombor-nombor genap lah. Maksudnya 2, 4, 6, 8 yang boleh bahagi dengan 2 tanpa meninggalkan baki. So tempat sar dia mesti 2, 4, 6, 8. So kalau macam nombor yang ada puluh, katakan 12. So kat sar dia mesti nombor-nombor yang genap, tahu kan? So macam ni contoh kalau 3657. So kita nak tahu dia genap ke ganjil, kita tengok je hujung sekali. Kalau hujung nombor ganjil ni, semua ni nombor ganjil lah. Kalau hujung yang tempat sar ni genap, so dia adalah nombor genap lah. So maksudnya nak pastikan suatu nombor tu nombor genap, kita mesti consider yang belakang sekali ni mesti nombor genap. Okay, dia mesti letak nombor genap kat situ. So kita tengok, kita ada pilihan tadi, ada nombor 2, 3, 4, 5, 6. So daripada 5 benda ni, mana yang nombor genap? Kita boleh jadi, dia boleh jadi nombor 2, 4 atau 6. Maksudnya dekat tempat duduk yang hujung ni, kita boleh letak 2, 4 atau 6. Kita ada berapa cara nak letak? Berapa pilihan? Kita ada 3 pilihan nak letak. So okay. So sekarang yang lain ni macam mana? So katakan kita ada 3 pilihan, tapi nombor yang kita letak hanya satu je kan? Sebab satu tempat untuk satu nombor. So kita ada berapa nombor mula-mula? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5. Kita dah pilih, nampak tak 5 tangan? 5, kita dah pilih 1. So tinggal lagi 4 nombor. So maksudnya kat depan sekali kita ada 4 cara nak letak. Dah pilih lagi 1, tinggal 3 cara. 3 cara. Dah pilih lagi 1, tinggal 2 cara. So itu je lah. So tinggal lah kita dah harapkan. So 4 kali 3 kali 2 kali 3 dapat 72. 72. Okay, dapat 72 cara. So ini cara kalau kita letak tempat kosong. Kalau kita nak guna yang PP tu tadi, yang ini apa? Ada satu tempat je. Ada berapa pilihan? Ada 3. Kita nak letak 1 je. So yang ni ada berapa tempat? 1, 2, 3. Ada 3. Kita nak 3 je. Tapi daripada 5 ada pilih 1, ada 4. So ada 4 yang kita kena pilih. Untuk 3 ni, pada 4 kita 4 kita nak pilih 3 je. So kita pun dapatlah 2 benda ni. Ni benda yang samalah ni. Okay, so dia dapatlah, dapat samalah kan. Dapat 72. Okay, boleh So maksudnya daripada 120 tadi untuk semua sekali, yang genap hanyalah ada 72 saja. Okay, 72 saja. So lagi, so kata apa? Nombor yang lebih daripada 5,000. So maksudnya yang lebih daripada 5,000, kita nak buat 4 digit kan? So 1, 2, 3, 4. 4 digit. Lebih daripada 5,000 ni syarat dia. So apa maksudnya? Kalau lebih daripada 5,000, okay, lebih daripada 5,000 apa nombor dia? 5,001 dan seterusnya. Dan ke atas lah kan? So kat sini mesti nombor apa? Kita boleh tak ambil nombor 2, 3? Tak boleh lah. 2, 3, 4 tak boleh. Sebab nanti dia akan jadi 4,000 something. So kita start pada 5 lah. So kita boleh either 5 ataupun 6. Kita letak kat situ. 5 atau 6. Okay, so kat sini untuk kotak yang pertama, ada berapa pilihan yang kita boleh letak? Ada 2 pilihan. Ada 2 cara. Sama ada 5 ataupun 6. Kita buat yang syarat saja. So ini dah settle. So yang belakang ni baru kita fikirkan. So kita nak isi lagi 3 tempat kosong. Kita ada 5 digit tadi. Kita pilih 1 je. Ini bukan 2 So setiap tempat kita letak 1 nombor je. Antara 5 ataupun 6. Kita dah pilih 1 dah. 5 tinggal 4. So ada 4 cara untuk letak kat sini. 4, 3 dan 2. Okay, boleh. So kita darablah 4 kali 2, 8. 8, 16, 24. 24 kali 2, 48. So dapatlah 48 cara. Okay, ataupun nak guna kaedah nak guna kaedah form rumus. Ni ada 2 pilihan. So kita nak 1 je. Ni ada 3 tempat. Okay, kita ada berapa pilihan? Kita ada 5 permulaan. Dah ambil 1 tinggal 4. So 4. So kita pun tekan kalkulator. 2P1 darab 4P3. So jawapan dia akan sama sebenarnya 48. So samalah. Okay, boleh Okay, so sebenarnya ini je yang kamu belajar untuk pilih atur. Okay, tak apa, kita akan tengok lagi contoh untuk kamu lebih faham. Sebab untuk bab ni dia ada banyak situasi.
So kalau kita dah belajar lebih banyak, kita tengok contoh, lebih senang kamu nak faham soalan tu lah. Okay, so kita tengok yang ni pula. Satu nombor 4 digit dibentuk daripada 1, 2, 3 dan 7 dengan ulangan digit tidak dibenarkan. Okay. So tentukan bilangan nombor 4 digit yang tiba-tiba dia kata nak ganjil. So maksudnya apa? Kita ada syarat kita nak susun dan akhir sekali kita mesti jadikan dia nombor ganjil. So apa yang kita buat? Kita ada 4 digit. So maksudnya kita nak 4 tempat kosong. Memang suka buat macam ni. Senang kamu nampak kita letak kosong kan. So kata nak mengumpulkan nombor ganjil. So this one mesti ganjil. So bila sini ganjil. Okay. So maksudnya nombor apa yang kita boleh antara 1, 2, 3, 7. Apa nombor yang ganjil? Nombor 1, 3 dan 7. So ada 3 pilihan. 1, 3 dan 7. So maksudnya ada 3 cara kita boleh letak kat sini. Okay, boleh. So pada habis settle ni, yang lain ni pula. So ini dah tak ada syarat dah. So kita dah pilih 1 dah untuk letak kat sini. Daripada 4 nombor, kita dah pilih 1. Tinggal lagi 3 je pilihan. So ada 3 cara, 2 cara, 1 cara. So apa kita buat? Kita pun darab lah. 3 kali 2, 6. 6 kali 1, 6. 6 kali 3, 6, 12, 18. So dapatlah jawapan dia 18 cara. Okay, boleh ataupun memang boleh ada dua. Kita akan guna rumus apa? Kita ada 3 pilihan. Untuk ni tempat dia ada 1 je. Okay, ini ada 3 tempat. Okay, dah ambil 1 tadi daripada 4 digit. Dah ambil 1 untuk letak. Tinggal 3 lah pilihan. So 3 pilihan nak letak kat tempat 3 tempat. So kita dah lah 3/3 darab 3/1. Dapatlah 18. Okay. So yang seterusnya, yang bermula dan berakhir dengan digit ganjil. Okay, ni sama macam tadi sebenarnya. So nanti kamu buat lah. Okay, yang nombor 2 ni pula. Suatu kod dibentuk daripada huruf-huruf dalam perkataan sejati dengan huruf vokal dan konsonan terletak. Okay, terletak berselang-seli dan ulang huruf tidak dibenarkan. Okay, so ni tengok yang ni pula. So dia kata kita ada kod. Kita nak daripada perkataan sejati. So sejati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 huruf. Okay. So pasal kita nak susun ke 6 huruf ni. So cara dia apa? So cara dia kita ada 6 tempat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebab dia kata dia nak bentuk kod daripada semua ni. So semua sekali lah kita kena susun. Huruf vokal dan konsonan berselang-seli. Okay, so ingat macam tadi. Kita ada formula untuk bersebelahan. Okay, ni. Kita ada ni bersebelahan, yang duduk sebelah-sebelah. Kalau yang tak bersebelahan tadi, maknanya macam apa? Yang berpisah, kita akan guna kaedah. Kita cari yang keseluruhan, tolak yang sebelah. Dapatlah yang terpisah, betul tak? So, kalau macam ni, so apa yang kita buat dulu? Kita consider dia adalah duduk sebelah. Betul? Tapi kamu tengok, Maklimah ni bukan sebelah-sebelah. Ini berselang-seli. So, boleh ke guna yang ni? Okay, so ia bukan yang ni lah. Sebab itulah Maklimah cakap dia ada banyak situasi kan. So, ini macam mana? Okay, dia sebelah-sebelah kan? Berselang-seli kan? Okay, berselang-seli maksudnya, katakan kalau kes pertama kamu, kita start daripada huruf konsonan. So, okay. K ni bukan huruf K, konsonan. Konsonan. Ini akan diikuti dengan vokal, konsonan, vokal, konsonan, vokal. Saya nak berselang-seli kan? So, berselang-seli tak ada, so kita buat manually. So, kalau kes kedua, 3, 4, 5, 6. Ni kalau kita mula pada konsonan, dia mesti kalau start pada vokal pula kita consider. Kita akan jadi konsonan, vokal, konsonan, vokal, konsonan. Okay, ada tak lagi cara lagi? Tak ada. Sebab ini memang kita kena jadikan dia berselang-seli. So, permulaan dia K ataupun V. So, apa yang kita buat? Okay, dari sini lah kita akan start. So, kita tengok kemungkinan untuk konsonan ada berapa? S, J, T. So, ada 3. So, sama ada S, J atau T. So, kita ada berapa cara? 3 cara untuk letak konsonan. So, kita ada 3 pilihan dekat situ. So, untuk vokal pun 1, 2, 3. Ada 3 pilihan untuk letak vokal. Seterusnya, konsonan lagi. Okay, ingat. Tadi, memang kita ada 3 konsonan, betul tak? Tapi kita dah letak 1 kat depan sekali. So, bila dah letak 1 kat sini, dia akan tinggal baki 2 je pilihan. Sama juga dengan vokal. Dia ada 3, E, A, I. Tapi kita dah letak dah 1 vokal dekat tempat kedua ni. So, tempat keempat tinggal lagi 2 pilihan je lah. So, ini ada dah tak ada pilihan lain. Dia 1 je.
1, 1. So kita pun buat apa? Kita darabkan semua ni. 3 kali 3 kali 2 kali 2 kali 1 kali 1 dapat 36. Okay, so ini pun benda yang sama lah kan buat. Okay, ni kalau kes pertama kita consider kita mula pada consonant. Kes kedua adalah bila V dulu. So V pun sama lah, vokal kita ada 3. So ada 3 pilihan sama ada E, A, I tadi kan. So ada 3 cara. Consonant pun ada 3, S, J, T tadi permulaan dia. So 3. So vokal patutnya 3 tapi dah letak 1 tinggal 2. Ni sama lah. Ada 3 tapi dah letak 1 kat sini tinggal 2. 1 tinggal 1. So dapatlah juga dia, kalau kamu perasan benda yang sama kan. So dapatlah 36. So apa kita nak buat? Okay. Ini adalah bilangan cara apabila consonant dulu. Ini adalah bilangan cara apabila vokal dulu. Dia tak ada cakap pun nak mula K ke V dulu. Dia hanya cakap pastikan dia berselang-seli. So kita buat dengan dua-dua benda ni, kita akan tambahkan. So 36 tambah 36 jadilah 72. So ada 72 cara. Tak. Okay. So maksudnya apa? Kita tampak di sini. Isi tempat kosong kita boleh guna untuk semua situasi. Guna P pun boleh tapi ni jadi macam je lah. 3 P1 3 P1 2 P1 2 P1. So lagi senang kalau kamu letak je macam ni. Okay. So lagi soalan nombor 3. Kita tengok dulu soalan nombor 3 ni lebih kurang ke lain. 3 ni sama je. So tanpa mengulangi sebarang huruf. Cari nilai kod yang dapat dibentuk dengan semua huruf dengan huruf konsonan. Ni pesama macam tadi lah. Konsonan terletak di kedua-dua hujung. So ada perkataan cantum. So kita letaklah C-A-N-T-U-M ada 6. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huruf konsonan terletak di kedua-dua hujung. Kita nak susun semua kan. So kat sini dengan kat sini mesti konsonan. So konsonan kita ada berapa? C, N, T, M. Ada 4. So ada 4 cara kat sini. So ingat, kat sini pun mesti konsonan. Konsonan ada 4. Tapi kalau kat sini dah pilih 1, kita tinggal 3 lah. 3 cara je lah. Faham kan yang ni? Okay, tak apa. Walaupun kamu dah faham, boleh mengulang sebab kita tahu kan. So C, T, N, M. Kita ada C, N, T, M kan. Ada 4 pilihan. So ada 4 cara. Boleh jadi C kat sini, N ataupun T ataupun M. Okay. Kat sini pun dikata kena konsonan. So, kalau kita tengok daripada perkataan cantum memang ada 4 konsonan. Benda yang sama ada C, N, T, M. Tapi kamu kena ingat, kita dah letak 1 dekat sini. Kat satu tempat ada 1 huruf kan. Kita letak 1 dah kat sini. So, maksudnya daripada 4 tinggal 3 pilihan je lah. Boleh jadi C, N, T ke, ataupun N, T, M, ataupun C, T, M, ataupun C, N, M. Kat sini. Okay, boleh lah kan. So lepas tu yang ni pula, ni tak ada apa-apa. So apa kita buat? Kita tengok, kita letak 2 huruf dah. Kita ada 5 huruf. Salah. Kita ada 6 huruf. Kita dah letak 2, baki tinggal 4 lah. So ini ada 4 cara untuk letak dia. Pada letak kat sini buat tinggal 3 cara. Tinggal 2 cara, tinggal 1 cara. Kamu kadang-kadang ada yang nak tanya, boleh tak letak kat sini 4 dulu? 3, ni 2, ni 1. Dia benda yang sama. Sebab apa? Kita dah harap kan. Tapi lagi mudah apa? Kita ikutlah susunan. Kita akan daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Yang ni kenapa kita terus buat ujung? Sebab bila soalan yang berserta dengan syarat, selesaikan syarat dulu, baru isi yang tempat-tempat yang lain. Okay. So ini apa? Selesaikanlah sampai habis. Okay, darabkan aja. Dapatlah berapa? Tengah kalkulator sekejap. 4 kali 4 kali 4 kali 2, 1. Okay, 288. So, dapatlah 288 cara. Okay, so, seterusnya lagi. Last. Ni bukan last. Ni kedua last. So, dia kata apa? Sepasang suami isteri dan 8 orang membeli tiket wayang dan ditempatkan sebaris. Okay, sebaris. Perlukan order susunan. So, sebaris. So, dia kata apa? Sepasang suami isteri dan 8 orang. So, berapa orang ni? Okay, sepasang suami isteri maksudnya apa? Ada suami, ada isteri dia, 2 orang lah kan. Tambah lagi 8 orang. So total kita ada 10 orang. Okay, so cari bilangan cara 10 orang itu boleh ditempatkan jika suami isteri duduk bersebelahan. Oh yeah, ini bersebelahan baru kita jumpa yang kita nak guna yang contoh kita jumpa tadi, bersebelahan. So macam mana nak cari yang bersebelahan? Bilangan umum darab dengan bilangan bersebelahan. So macam mana nak cari tadi? Okay, ingat lagi. Kita ada 10 orang. So kita nak susun 10 tempat lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, tak nampak. Oh, sini.
Okay, ada 10. Di mana dia kata suami isteri mesti duduk bersebelahan. So, macam mana nak pastikan husband and wife ni duduk sebelah? So, kita jadikan dua orang tu yang duduk sebelah tu, suami isteri tu, ketika suami isteri ni nak duduk sebelah kan, pastikan dia sebelah, kita akan lock dia. Kita kuncikan dia dekat satu tempat je. So sekarang kita consider semua tempat yang kita kena isi ada berapa? 1. So ini dah jadikan 1 sebab dia kena wajib duduk sebelah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So ada 9 faktorial. So ada 9 bilangan umum lah. Darab dengan, okay, so kita tengok formula tadi apa? Bilangan umum faktorial darab dengan bilangan bersebelahan faktorial kan. So yang bersebelahan tadi ada berapa orang je? Ada 2 je kan. So 2 faktorial. So bila kita darabkan, ni nombor ni besar ni. 9 faktorial darab 2 faktorial. Kita dapatlah 725,760 cara. Logik lah sebab apa kita ada 10 orang kan. So banyak cara kita buat. Okay. 9 ni macam mana? Ni maksud sini. Asal ni boleh jadi duduk kat tengah ni, boleh jadi sini. Tapi kamu tak payah consider yang tu. Kamu ambil je formula tadi apa? Bilangan umum dia, yang umum dia. Yang umum tu maksudnya yang lepas kita dah satukan yang kita nak duduk sebelah. Darab dengan yang bilangan bersebelahan. Okay. Ni pun kena faktorial kan. Dapat jawapan. Okay. Boleh ya? Okay lagi. So dia kata apa? Suami isteri duduk berasingan. Okay, kalau dah nak tahu yang bersebelahan, berasingan, tak ada formula dia. Kalau nak berasingan maksudnya apa? Keseluruhan, tolak yang bersebelahan, dapatlah yang berasingan. Keseluruhan kita ada berapa? So kalau kita consider 10 orang tu tak kisah duduk lah macam mana pun. So kita ada 10 orang, kita nak duduk kat 10 tempat. 10 pi 10. So kita tekanlah 10 pi 10. Tak nampak kan? Okay, so dapat 3629800 ni keseluruhan kan. Kita tolak balik dengan yang tadi. Jawapan kamu tadi berapa lah? 725 760. Dapatlah 2903. Wow, 2,903,040 cara. Okay, betul. So inilah cara dia. Itulah cara keseluruhan dia pun dah 3 juta. So dia tolak jadi tinggal 2 juta lah. Tu 90. Kini kosong. Boleh InsyaAllah. Kalau tak boleh, apa lagi? Rewind lah balik. Tengok balik. Ada lagi. Okay, satu lagi. Ni yang terakhir lah. 3 soalan yang terakhir. Contoh yang bagi. So dia kata apa? Kod 4 huruf daripada bentuk. Okay, so maksudnya kita nak 4 huruf. So ada 4 terkosong. 1, 2, 3, 4. Daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 huruf awal-awal tadi. So kamu tahu, oh ni untuk kes tempat terhad lah tu. Kita ada 6, kita nak 4 je. Cumanya sekarang kita ada syarat. Kita ada tambahan syarat je. So dengan bilangan kod 4 huruf bermula huruf vokal. Benda yang sama je sebenarnya. So bermula dengan vokal. So ni start pada vokal. So apakah vokal di sini? EU. So sama ada EU. EU. So kita ada 2 cara. Okay, kita ada 2 cara. Okay dah. Lepas tu yang ni pula. Ini macam mana? Setiap satu tempat, satu huruf je, okay. So kita dah ambil, daripada 6, kita dah ambil 1, tinggal 5 lah. So ini adalah 5, 4. So kita pun darablah 2, darab 5, darab 4, darab 3, dapatlah 120. Ataupun kamu boleh buat cara macam mana? Ada 2 pilihan untuk satu tempat aja kat depan sekali. Darab, ada 3 tempat. Kita nak daripada berapa huruf? Kita ada 6 huruf. Dah guna 1, tinggal 5 je lah. 5 per 3 dapatlah 120 juga. Benda yang sama. Dua-dua cara boleh digunakan. Okay, boleh Okay, so lagi soalan nombor 2. So dia kata apa? Suatu nombor 3 digit dibentuk daripada digit 0, 1, 2, 4, 5, 8. Dengan ulangan digit tidak dibenarkan. So kita ada berapa nombor ni? Ada 6 nombor. Apa yang tertinggal ni? Oh, 5. Kita ada 6 nombor. So soalan dia kata apa? Kita nak susun 6 nombor ni. Susun berapa banyak? Kita nak 3 digit je. So kita ada 3 tempat kosong. Kita ada 6 nombor tapi kita nak susun 3 je. So tempat dia terhad lah. Dan
kita ada syarat lagi. Dia kata cari bilangan nombor 3 digit yang boleh dibahagi tepat dengan 5. So apa yang dimasukkan dengan boleh dibahagi tepat dengan 5 ni? Okay, so kalau boleh dibahagi tepat dengan 5 maksudnya apa? Kita bahagi dengan 5 tak dapat baki. Itu maksud dibahagi tepat kan. So dalam sifir berapa kita bahagi 5 tak ada baki. So sifir 5. So maksudnya akhir sekali dah sifir 5, 5, 10, 15, 20. Salah. 5, 10, betul lah. 5, 10, 15, 20. So kita ada digit sifar ataupun 5 kat akhir dia. Faham eh? So kalau macam sebelum ni kamu tengok Kimo 5. So kita ada dua pilihan lah. So maksudnya kat sini ada dua cara. Betul tak? Okay, so apa yang terjadi nanti? So maksudnya dua cara sama ada kosong ataupun 5 lah kita pilih. Okay, so nanti apa yang terjadi kat depan ni? So kamu kata Mula kita dah letak satu nombor, kita pada 6, kita tinggal 5 nombor lah kat sini. Betul tak? So akan jadi 5 ni darab 4. So betul ke cara macam ni? Okay, cara macam ni tak betul. Kenapa tak betul pula? Okay, so macam ni. Kita tahu yang kat belakang sekali sama ada nombor kosong atau 5. Sebab tu kita kata dia ada dua pilihan, so dua cara. Tapi kat sini kita tak tahu pun sebenarnya dia kosong ke dia 5 dia letak. Tak, boleh jadi dia letak kosong, boleh jadi dia letak 5. So katakan kalau dia letak kosong, kita ada masalah lah. So bila kita letak kosong, kita dah gunakan kosong. So untuk tempat yang lain ni bolehlah jadi 1, 2, 4, 5 ataupun 8. Ada 5 pilihan lagi lah. Okay, tapi dia bermasalah bila kita letak 5 dekat sini. So katakan pilihan yang kita letak adalah 5. So maksudnya kenapa dia bermasalah? Bila kita dah letak 5 kat sini, so kosong kita tak letak lagi, betul tak? Dan boleh jadi nanti nombor kamu akan jadi kosong tu ada dekat depan sekali. So kalau dekat depan sekali, apa terjadi? Katakan sini nombor 1, 015. Ini adalah nombor dengan 2 digit. Di mana kalau kosong kat depan kita tak diambil kira kan nilai dia. So nombor dia 15 adalah nilai dia. Sebab tu kita tak boleh guna cara macam ni je terus. Sebab apa? Yang ini untuk bilangan cara kan, sama ada kosong atau 5. Kita tak boleh nak pastikan kosong ke 5 dulu yang letak kat situ. So bila tak boleh, apa kita buat? Kita consider lah kes-kes dia. So maksudnya kita ada kes pertama. Kita ada berapa tadi? Kita nak 3. Yang pasti kat belakang dia sama ada kita boleh letak kosong ataupun 5. So kes pertama kita letak kosong dulu. Kes kedua kita letak 5. So kalau macam ni, apa nilai kemungkinan dia? Berapa cara dia? Kalau kita nak boleh letak kosong je, maksudnya ada satu cara je lah. Ada satu, kita nak letak untuk satu tempat duduk. So satu je. Maksudnya confirm kosong ni kita letak kat sini. So dia ada satu cara je lah. So sama macam ni ada 5 yang kita letak kat sini. So ada satu cara je. Faham eh? Ni yang kat atas ni bilangan cara Okay, so apa yang terjadi nanti? Okay, so bila kita dah letak kosong kat sini, maksudnya apa yang terjadi kat tempat-tempat yang lain ni, kosong dah tak ada lah. Kita letak. So apa yang tinggal ada 1, 2, 4, 5, 8, ada 5 nombor. So kemungkinan untuk pertama ni ada 5 pilihan. Dah pilih satu tinggal 4. Boleh? Okay, so ini untuk kes pertama. So dapatlah jawapan dia berapa? 5 kali 4, 20. Untuk kes kedua pula, so kalau kat belakang ni adalah 5. So kita dah pilih 5. So 5 dah tak adalah nanti. 5 dah tak ada kat sini. Okay, 5 dah tak ada kat situ kan. So maksudnya untuk dua tempat ni. Okay, kat sini nanti. Untuk tempat pertama, kalau 5 dah tak ada, kita ada berapa pilihan lagi? Ada kosong, 1, 2, 4 dan 8. Tapi kamu kena ingat, mula nombor tak boleh start pada kosong. Kalau kosong maksudnya dia tak dinilai kan. So kita kena exclude kan sekali kosong ni. So, berapa pilihan yang kita ada je? Kita ada nombor 1, 2, 4 dan 8. So, kita ada 4 pilihan je sekarang. Faham eh? So, kat sini kita akan letak 4 lah. Boleh? Boleh. So, maksudnya, okay. So, kat sini tinggal berapa? So, ingat. Kat sini kita dah ambil satu digit. Sini pun kita dah ambil satu nombor kan? Satu digit, satu digit. So, kita ada, mula-mula kita ada 6. So, bila kita dah pilih 2, kat sini tinggal lah 4 lagi. So, maksudnya 4 darab 4 darab 1 dapatlah 16. Untuk kes pertama ada 10 cara, kes kedua ada 16 cara. Untuk dapatkan bilangan cara kita pecah pada 2 kes kan. So apa kita buat? Kita gabungkanlah balik. So 20 tambah 16 kita akan dapat 36 cara nak susun. Okay, kenapa tadi ni? Mula-mula ni kenapa 4 ni 4? So ingat tadi 4 ni sebab apa? Bila kosong tak termasuk, kita ada pilihan 1, 2, 4 dan 8. So yang tengah-tengah ni dia tak kisah dah. So kita dah letak satu nombor sini, satu nombor kat sini. So sini boleh apa-apa saja nombor kan. So 2 nombor dah diletak. Kita daripada 6 kita ada dah letak 2. So tinggal 4 lah. So ada 4 pilihan lagi untuk di sini. Okay, boleh
So yang terakhir, okay, dia kata apa? Suatu kata laluan dibentuk daripada 3 huruf diikuti dengan 4 digit. Okey, 3 huruf diikuti dengan 4 digit. So ada 1, 2, 3. 3 huruf dan 4 digit. 1, 2, 3, 4 diikuti. Maksudnya sekali lah satu benda. So semua huruf dan digit dipilih daripada huruf-huruf perkataan sedap. Okey, so 3 huruf ni daripada perkataan sedap. So SEDAP ada 5. So digit pula 1, 2, 4, 5, 7. Dengan ulangan huruf dan digit tak dibenarkan. So cari bilangan kata lalu yang bermula dengan konsonan, berakhir dengan digit. Okay, so maksudnya apa? Sebenarnya dia benda sama, cuma dia gabungkan sekali je lah. So mula dengan konsonan. So kat sini mesti konsonan. So konsonan daripada kata ni kan, kalau huruf daripada sini kita pilih. So konsonan dia ada apa? S, D, P. S, D, O, P. So kita ada berapa cara? 3 cara. So bila kita dah letak satu, ya, satu tempat satu huruf je. So dia ada 3 cara kan. Kita dah letak satu. So daripada 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah letak satu, tinggal lah 4. So kita ada 4 pilihan kat sini. Sini ada 3 pilihan pula. Lepas pilih satu, tinggal lagi berkurang lah. Sebanyak satu lagi. Mesti 3. Settle untuk huruf. Kalau untuk nombor pula, akhir dengan ganjil. So ni mesti ganjil. So apakah huruf nombor ganjil? 1, 5, 7. So 1, 5, 7. So ada 3 cara, 3 pilihan. Okay, so kita ada 1, 2, 3, 5 nombor. Kita dah guna 1, tinggallah 4. Tinggallah 4 cara. Bila kita dah pilih 1 lagi, tinggallah 3. Dah pilih 1, tinggallah 2. So apa kita buat? Kita darabkan je semua ni sekali. So dapat berapa? 3 darab 4 darab 3 darab 4 darab 3 darab 3. 2592 cara. Okay, ni dia. Nak perlu tulis ke ni? Tak perlu pun tak apa. Ni tak perlu pun tak apa. Tulis nombor je lah. Okay. Ataupun apa? Kita boleh buat macam ni je. Ataupun nak buat P pun boleh lah. Kita ada untuk tempat pertama ni sebagai syarat kan. So kita ada apa? 3 pilihan untuk satu tempat. So dah kan. Yang ni pula apa? Tak ada syarat kan. So kita ada 2 tempat. Okay, tadi kita letak 1 daripada 1, 2, 5. Dah pilih 1, tinggal 4 je lah. 4. Darab. Okay, ni pun sama. Bila ada syarat, buat syarat dia dulu. So kita ada 3 pilihan. 1, 5, 7. 3. Nak pilih 1 je. So ini baki dia ada 3 tempat. Kita ada berapa nombor tadi? Ada 5 juga nombor. Dah pilih 1, tinggallah 4. Okay, so kamu tekan kalkulator. Sama je jawapan dia 2592. Okay, itu saja. Okay, video ni agak panjang. So kamu boleh, kalau tak faham, boleh ulang balik. Ataupun ulang balik tempat yang kamu tak faham. Kalau tak boleh juga, boleh terus tanya Maklimah. Okay, lepas tu kerja rumah kamu. Untuk kamu tahu kamu faham ke tak sebenarnya kan. Kamu boleh buka balik buku teks kamu. Untuk setiap penilaian diri ni, cuba kamu buat sendiri. Faham Kamu dah tengok sekali kan. So kamu macam, oh okey, oh macam tu nak buat kan. So maksudnya kamu try buat sendiri balik. So kalau kamu boleh buat, maksudnya kamu dah okey lah. Maksudnya adalah dalam berapa persen kamu dah boleh jawab. Okay, so nanti Maklimah akan bincang pasal latihan formatif sebenarnya. Maklimah akan buat satu video untuk ni lah. So dia ada 9 soalan. So macam terlalu panjang untuk video ni kan. So next video Maklimah untuk buat untuk yang ni je. So kamu boleh try ni dulu. Lepas tu dah buat, baru boleh tengok video tu. Video tu Maklimah akan terus cara penyelesaian lah. Okay, ada satu lagi kerja rumah. Maklimah akan bagi lain. Selain tu dia ada berapa soalan lah? 16 soalan kot. Wow, banyak kan. Okay, ada 16 soalan. Itu kamu buat sendiri. Buat sendiri. Jawapan nanti Maklimah bagi jawapan akhir je lah. Okay, so kalau ada apa-apa yang tak faham, step pertama, tengok sekali lagi dulu video ni. Cuba fahamkan dulu. Kalau tak boleh juga, yes, terus tanyalah. Okay, boleh. Itu saja. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.